Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والجهاد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا يا رب اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع المقربين وادخلنا الجنة مع المقربين وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Apa khabar kekasih-kekasih Allah semua? Minta maaf banyak-banyak. Suatu kesilapan yang tidak disengajakan. Saya ingat tapi saya fikir dia orang tak start lagi kot. Tak tengok mesej. Masya Allah. Minta maaf banyak-banyak. Inilah tak pernah lagi berlaku macam ni. Jadi hari ini kita sambung di muka surat 47 ya. 47. Jadi benda ni pada bukan 47, 46 saya ingat. 48 dah. Oh ya, betul. Okey, betul. Jadi kita masih lagi bincang tentang sifat yang dikatakan boleh masuk syurga tanpa hisab ni ya. Jadi kita baca hadis yang kedua ya. Dalam riwayat yang lain ya, ini dia menguatkan hadis yang pertama yang menyatakan amalan yang kita lakukan 6 perkara dalam hadis pertama itu membawa kita ke syurga Allah. Jadi diperkuatkan oleh hadis yang berikut. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu khamsakum." Tunailah 5 kamu. Apa makna? Tunailah salat 5 waktu. Wa zakku amwalakum. Dan tunailah zakat harta kamu. Wasumu syahrakum. Dan berpuasalah bulan kamu, yakni bulan Ramadan. Wahijju baita rabbikum. Naiklah haji, tunailah haji ke baitul rumah Tuhan kamu, Baitullahil Haram. Wa zakku amwalakum. Wa tadkhulu jannata rabbikum. Bila kamu lakukan perkara-perkara di atas, iaitu tunai sembahyang 5 waktu, bayar zakat harta, menunaikan puasa, naik haji, 4 perkara, tadkhulu jannata rabbikum, kamu akan masuk ke syurga Tuhan kamu bighairi hisab, tanpa hisab. Jadi bila tanpa hisab, sudah tentulah tanpa azab ya. Takkanlah yang masuk tanpa hisab nak kena azab dulu. Jadi sebab itu kami kumpulkan hadis ini termasuk dari hadis yang memberi panduan kepada kita masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi kalau kau perhati perkara-perkara yang disebut dalam hadis ni semua kita dah buat. Betul tak? Kita dah tunai sembahyang 5 waktu, alhamdulillah. Mudah-mudahan sembahyang kita itu dapat
dilakukan dengan sebaik mungkin, semoga diterima oleh Allah. Jadi sebab itu setiap kali kita nak sembahyang, pastikan kita buat sebaik mungkin. Nak jadi sembahyang cantik ni kena start dengan wuduk cantik. Ya, kita ambillah wuduk dengan sempurna, dengan segala sunat-sunat dia, dan kemudian baca dia punya doa lepas wuduk. Dan kalau boleh ambil awal, set dekat handphone tu 10 minit ke, 15 minit ke, ataupun 20 minit sebelum masuk waktu, sempatlah kita ambil wuduk dengan sempurna. Kemudian kita sempat sembahyang sunat wuduk sebelum kita menunaikan sembahyang fardu. Ya, itu. Kemudian kalau kita bersegera ambil wuduk sebelum waktu, sebelum diazankan masuk waktu, saya dah sebutkan dulu, muka ia akan menjadi bercahaya seperti matahari di padang mahsyar nanti. Ya, bercahaya, tak payah bawa lampu dah, muka dia bercahaya. Di padang mahsyar tak ada dah, tak ada lampu, tak ada apa dah, ya. Cahaya-cahaya kita lah, bekas-bekas wuduk kita lah yang akan mengeluarkan nur cahaya, ya, insya-Allah. Kemudian zakat pun kita tunaikan. Tiap-tiap tahun kita tunai zakat 2,5%, dan kalau boleh biar lebih. Jangan ngam-ngam saja, jangan kedekut dengan Allah. Allah tak kedekut dengan kita, kita pun kena bermurah untuk infak fi sabilillah. Yang ketiga, puasa. Memang tiap-tiap tahun kita puasa, cuma puasa kita tu biarlah puasa yang terbaik. Sebagaimana kita tahu, puasa ada 3 martabat. Pertama, puasa orang awam. Dia hanya puasa, tak makan, tak minum, tak melakukan hubungan waktu siang, itu saja. Tapi mulut dia kadang-kadang buat ketupat. Dulu kata buat ketupat lah, ni kata apa? Membawang. Oh, passion baru pula. Tak lama timbul imam apa, tak tahulah. Jadi kita puasa seluruh anggota 7. Mulut, mata, telinga, perut, faraj, kaki, tangan, itu anggota 7, insya-Allah. Di samping kita banyak mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 7 kalimah membersihkan dosa anggota 7. Saya dah sebutkan dulu, ya. Kemudian kita dah buat haji, insya-Allah. Kebanyakan kita dah tunai haji, ya. Tapi kalau yang belum tunai haji, kalau ada kemampuan, berazamlah. Sekarang ni nak tunai haji payah, kena ikut queue pula sedikit saja, sebab ada apa namanya, SOP lah macam-macam sekarang ni, ya. Jadi kalau kita ada kemampuan, kita tak dapat pergi haji, sedangkan kita dah urus, kita dah masuk nama, kita dah buat semualah segala keperluan, tapi kalaulah tak sempat pergi, kita dijemput Allah, kita sudah dianggap sebagai orang yang sudah berusaha. InsyaAllah Allah Ta'ala tidak akan mengazab kita kerana tidak ada niat untuk buat apa yang disuruh. Tapi kita sudah usaha, cuma tak sempat, ya. Jadi sebab itu, niat saja nak pergi itu Allah dah bagi pahala lah, sehinggalah kita dapat menunaikannya, ya. Jadi dia sebut 4 saja di sini, sedangkan rukun Islam ada 5. Tapi kalau kita buat 4 ini, yang pertama kita buat tak? Sudah tentulah itu yang paling utama sekali, iaitu syahadatain, ya. Jadi itulah. Jadi bila kita sempurna 5 perkara itu, ataupun 4 yang disebut dalam hadis ini, tadkhulu jannata rabbikum, kamu akan masuk ke syurga Tuhan kamu bighairi hisab. Masya-Allah, ya, masya-Allah. Seterusnya dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala iftaradtu ala ummati 5 salawat. Ini hadis kursi, ya. Oh ya, sebelum lepas tu ada huraian sikit ni.
huraian hadis di atas, dia katakan solat itu merupakan suatu ibadat yang paling penting selepas mengucap 2 kalimah syahadat. Solat ibarat kepala bagi badan, sedangkan 2 kalimah syahadat ibarat nyawa bagi badan. Jadi 2 perkara ini sangat penting, iaitu kepala. Kalau tak ada kepala, boleh tak hidup? Tak boleh. Tapi lebih penting lagi ialah nyawa. Kalau ada kepala pun tak ada nyawa, tak boleh hidup. Sebab itu ucapan 2 kalimah syahadat itu ibarat nyawa. Ya, bagi orang yang tidak mengucap 2 kalimah syahadat, seolah bagi bangkai berjalan ataupun mayat berjalan, seolah-olah dia tidak hidup. Tidak hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebab bagi dia tidak ada nyawa yang membolehkan dia diiktiraf sebagai makhluk yang hidup. Masya Allah. Kita alhamdulillah Allah Taala bagi kita semua ini, ya. Bukan takat nyawa, bukan takat kepala, tapi seluruh anggota kita diberi dengan sempurna. Dan lebih hebat lagi, cantik pula tu, sihat pula tu, kaya pula tu, senang pula tu, dan lebih hebat lagi ialah mempunyai sekeping hati yang cintakan kebaikan, cintakan kebenaran, cintakan Allah, cintakan Rasul. Ini merupakan anugerah tertinggi yang Allah beri kepada hamba-hambanya. Sebab itu selalulah bercakap dengan hati. Wahai hati, engkau merupakan anugerah Allah yang tertinggi kepadaku. Jadilah engkau hati yang khusyuk, hati yang taat, hati yang patuh, hati yang bersih, hati yang murni. Kerana Allah tak pandang pada yang lain, tapi Allah pandang kepada hati. Di samping membersihkan anggota, bersihkanlah hati kita daripada segala sifat yang terkeji, dan padatkanlah hati kita dengan sifat yang terpuji, terutamanya ikhlas, ya. Di samping minta hati ini sentiasa istiqamah, sentiasa muraqabah, muhasabah, ightinam khamsin qabla khamsin. Ini saya selalu sebutkan, tak payah cerita lah kan. Apa maksud ightinam khamsin? Rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang nak menjadikan kita orang yang rebut ni ialah hati. Kalau hati ni asyik ajak tidur je, rugilah. Rugilah umur kita, ya. Jadi seseorang yang tiada syahadatain seperti badan tanpa roh. Manakala hidup tanpa solat ibarat kepala, jasad tanpa kepala. Solat juga ada pembeza antara mukmin dan kafir. Ini paling penting. Kita nak tahu dia mukmin sebenarkah ataupun dia tidak mukmin ataupun kafir, tengok solat. Sebab orang kafir pun, kalau Arab tu Allah tu di mulut dia aja. Ya, orang tak Arab pun dia pandai tu, la ilaha illallah apa semua, ya. Sebab itu dia tak sembahyang, dia tak ni. Jadi sebab itu ucapan 2 kalimah syahadat tu sebagai suatu suatu bukti kita telah berikrar tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, tetapi ucapan itu belum lagi menjadi bukti yang terang dilakukan oleh anggota kita, setelah hanya dituturkan oleh lidah kita saja. Maka anggota kita yang pertama melakukan pembuktian terhadap syahadah itu ialah sembahyang, ya. Itulah. Kita teruskan dengan hadis qudsi. Hadirat tahulah, ya, hadis qudsi ialah hadis yang dia nombor 2 selepas Al-Quran, ya. Itu dia punya makna dan kalimah daripada Allah.
Ya, sebab itu bila dikatakan aku dalam hadis kursi, bukan Rasulullah, tetapi Allah sendiri. Jadi diriwayatkan oleh Abi Qatadah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. Ya, Qatadah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah telah berfirman, iftaradtu ala ummati khamsa salawat. Ini pun nak mengukuhkan ya hadis-hadis yang di atas tentang keistimewaan sembahyang 5 waktu. Aku fardukan ke atas umat engkau wahai Muhammad 5 sembahyang. Wa ahidtu indi ahdan, dan aku berjanji di sisiku suatu perjanjian, annahu man hafaza alaihinna, sesungguhnya siapa memelihara ke atasnya, maksudnya sembahyang tadi, liwaqtihinna, menepati pada waktunya, maknanya dia sembahyang, dia jaga sembahyang sehingga dia dapat melakukan sembahyang tu pada waktu yang ditentukan. Lebih-lebih lagi lah kalau di awal waktu, lebih-lebih lagi lah kalau dia sudah berada di tempat sembahyang ketika azan dilaungkan. Itu lebih istimewa lagi lah ya. Adkhaltuhul jannata, Allah kata, aku masukkannya ke dalam syurga. Allah guna fi'il madhi. Fi'il madhi ini menunjukkan past tense, seolah-olah telah aku masukkannya ke dalam syurga. Aku telah senaraikan namanya di depan pintu syurga, hanya menunggu saja masa untuk ia dijemput untuk menikmati syurga itu. Ini orang yang menjaga sembahyang dia betul-betul dan dilakukan dengan sebaik mungkin ya. Wa man lam yuhafiz alaihinna, dan siapa yang tidak memelihara akannya, maksudnya tidak menunaikan sembahyang. Yuhafiz ni maksudnya menjaga, memelihara, melaksanakan dengan sebaiknya. Tu memelihara ya, yuhafiz. Fala ahda lahu indi, maka tidak ada janji baginya di sisiku. Jadi maknanya setiap kali kita menunaikan sembahyang, seolah-olah kita sudah memeteri janji. Meteri kan meterai? Meterai janji kan? Meteri? Meterai tak tahulah. Kita telah melakukan suatu perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji apa? Janji Allah akan masukkan ke dalam syurga. Masya Allah ya. Itulah. Jadi orang yang tidak memelihara sembahyang, tak pelihara ni dia ada dua. Pertama, sama ada dia cincai, dia sekejap sembahyang, sekejap tak sembahyang, rajin sembahyang, malas tak sembahyang. Kadang-kadang kalau saya selalu, kalau orang pergi rumah, kalau masuk waktu sembahyang, lebih-lebih kalau sembahyang maghrib, dia sampai waktu sembahyang maghrib, saya ajak dia sembahyang, mari kita sembahyang berjamaah. Ada setengah budak-budak muda ni tak boleh, dia kata baju saya kotor. Takkan awak pakai baju najis, takkan awak pakai seluar najis. Akhirnya dia pergi ambil wuduk juga. Saya paksa dia sembahyang. Mari kita salat, jadi imam. Jadi sebab itu dia memelihara, dia kena pelihara sembahyang tu. Jangan buat alasan baju kotor ke, sibuk lah, oh saya ni berpeluh-peluh. Peluh bukan najis, saya kata. Mari kita sembahyang. Jadi orang yang memelihara sembahyang, dia rasa tak puas selagi dia tak sembahyang. Kalau sudah masuk waktu sembahyang, ini orang yang memelihara sembahyang. Satu lagi, dia sembahyang awal tapi dia tidak hadir hati. Sebab itu kita bila nak sembahyang, kita minta pada Allah kita dapat sembahyang dengan hati. Sebab yang hati inilah yang berbolak-balik ke mana-mana. Sedangkan anggota duduk atas jadah tu saja. Jadi sebab itu doa pada Allah, ya Allah ya Tuhanku,
bantulah aku untuk melakukan salat dengan sekhusyuknya, nak salat dengan hati. Maka peliharalah hati di sepanjang kita salat itu, supaya dia tidak lari, tak balik kampung. Kadang-kadang duk ingat ni nak balik kampung ni, raya ni. Jadi hati dah balik kampung, tinggal body je duduk atas sejadah. Jadi kita jangan sembahyang dengan body, tapi sembahyang dengan hati, ya, dengan hati. Masya Allah. Seterusnya, sangat banyak kelebihan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang menjaga salat. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi amaran yang sangat keras kepada mereka yang meringan-ringankan salat. Apatah lagi mereka yang tidak menunaikan salat. Antara keistimewaan dan kelebihan yang dijanjikan Allah SWT untuk orang yang mengerjakan salat dan menjaga salat ialah banyak ni. Saya sengaja mencari banyak-banyak tentang keistimewaan orang yang tunai salat, dan lebih banyak lagi saya cari dalam kitab-kitab tua, dalam macam-macam tentang amaran Allah terhadap orang yang meninggalkan salat. Mudah-mudahan dengan kelebihan ini, dengan amaran ini, lebih lagi memberi kita untuk menjaga salat kita, melakukan dengan sebaik mungkin, dan boleh kita usrah dengan anak cucu, bagi mereka faham tentang kelebihan solat, dan lebih faham lagi tentang amaran-amaran orang yang tidak mengerjakan solat. Mari kita lihat, ya. 10.57. Kita ni mula lambat ni. Adakah kita nak 1 jam juga, ataupun macam mana hadirat sekalian? Boleh juga, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah pencinta-pencinta ilmu, dicintai Allah, insya-Allah, diangkat bertabat oleh Allah. Jadi kita lihat kelebihan dulu, ya. Kelebihan orang yang mengerjakan salat. Nombor 1, orang yang salat ialah mereka yang mendirikan agama. Kita nak duduk, kita dirikan rumah, baru boleh kita duduk. Tetapi nak dirikan agama, bagaimana? Kita lakukan salat. Sebab itu salat itu dikatakan tiang agama. Tak mungkin satu bangunan bangun tanpa tiang. Tak mungkin bangun agama kita dalam diri kita tanpa salat. Yang kedua, Allah SWT mengangkat darjat orang yang menjaga salat berjamaah. Itu disebut jamaah. Sebab itu kalau boleh, gunakanlah kuasa kita. Sebagai seorang ibu, kalau saya sebagai seorang nenek, paksa semua ahli keluarga berjamaah. Saya boleh paksa hak besar-besar. Yang hak umur 5 tahun tu, 6 tahun tu, dia banyak alasan. Pandai bercakap pula tu. Jadi kita nak paksa dia dengan cara keras, lagi dia tak mau. Lagi saya buat macam mana? Adik nak tak Allah sayang adik? Tentulah. Kalau nak Allah sayang, mari kita solat. Dia pun solat telekung pun tak pakai, wuduk pun tak ambil, tapi tak apalah, yang penting dia buat. Itu dia buat. Jangan kasar. Kalau kasar, marah lagi dia tak mau. Tanya dia, adik nak tak Allah sayang adik? Nak. Mari kita solat. Dia solat lah. Jadi solat berjemaah kalau boleh dalam rumah. Kalau ada 2 orang, jangan sembahyang seorang. Paling-paling kalau ada bibik, sembahyang dengan bibik. Biar bibik tu pun kadang-kadang dia seorang tu tak tahu sembahyang macam mana. Kalau dia sembahyang dengan kita, insya-Allah. Saya rumah berkembar. Sebelah rumah anak, sebelah rumah saya. Kalau rumah saya tak ada orang, saya tinggal seorang kadang-kadang. Saya lari pergi rumah sebelah, pergi cari berjamaah. Kadang jumpa, kadang tak jumpa. Itulah. Jadi menjaga solat berjamaah dan solat jamaah serta mengampuni segala dosa dan
kejahatannya. Itu kelebihan. Allah angkat darjat orang yang menjaga solat berjamaah. Dan solat jamaah itu sendiri menyebabkan diampunkan dosa siapa yang selalu solat berjamaah. Dan kejahatannya. Jadi maknanya dosa-dosa itu terampun dengan melakukan solat berjamaah. Yang ketiga, solat ialah ibadat ahli bumi dan ibadat penghuni 7 petala langit. Jadi maknanya ahli bumi pun disuruh solat dan malaikat-malaikat yang duduk di langit pun adalah melakukan solat dengan cara masing-masing. Jadi sebab itu salat ni Allah sendiri pun innallaha wa malaikatahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Salat, bersalat ke atas nabi. Orang terjemah selawat. Sebenarnya antara selawat dengan salat tu berasal daripada satu akar kata. Akar kata sama ada salat dengan makna sembahyang ataupun salat dengan makna selawat, ya. Jadi penduduk langit pun bersolat dan penduduk bumi pun bersolat. Yang keempat merupakan ibadat yang paling disukai oleh Allah SWT selepas seseorang itu bersyahadah. Itulah. Sudah tentulah selepas mengucap 2 kalimah syahadat yang kita lakukan secara berterusan tiap-tiap hari ialah salat 5 waktu. Sedangkan rukun Islam yang lain bila sampai masanya. Sampai Ramadan baru berpuasa. Sampai cukup haul baru keluar zakat. Bila cukup kemampuan baru pergi haji. Tetapi salat tiap-tiap hari kita lakukan 5 kali dengan ganjaran 50 kali. Satu kali kita buat Allah bagi seperti kita buat 50 kali. Itulah hebatnya salat. Kelima, sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala ialah mereka yang sentiasa mengintai-ngintai kehadiran waktu salat. Itulah. Jadi hadirat sekalian, mari kita menjadi hamba Allah yang terbaik. Bukannya susah sangat. Set lah ni, handphone ni duduk di mana-mana. Ke dapur handphone, ke depan handphone, set. 15 minit ke 10 minit lagi dia dah bagi tahu kita suruh ambil wuduk, insya-Allah, ya. Jadi kita termasuk orang yang mengintai-ngintai waktu salat, menjadi orang yang paling dikasihi Allah. Yang keenam, salat merupakan amalan yang pertama dihisab pada hari kiamat. Jika salatnya diterima, maka diterima juga amalan-amalannya yang lain dan sebaliknya. Maksudnya salat ni merupakan ukuran. Kalau dia lakukan salat dengan sempurna, elok, fail yang pertama dibuka, semuanya bagus, insya-Allah yang lain-lain diterima dengan mudah. Kalau ada kesilapan sikit sebanyak, kekurangan sikit sebanyak tentang ibadat-ibadat yang lain, maka akan dipermudahkan urusannya oleh Allah apabila salatnya sempurna. Jadi sebab itu jagalah solat sebaik mungkin. Yang ketujuh, Allah mengurniakan rezeki yang tidak disangka-sangka kepada mereka yang menyuruh ahli keluarganya menunaikan solat. Jadi maknanya bukan dia saja solat, tetapi dia mengambil berat ahli keluarganya supaya mengerjakan solat. Ini saya dengar ceramah-ceramah daripada motivator. Dia orang buat kajian. Sekarang ni di Malaysia, orang yang salat hanyalah berapa peratus? Katanya yang tak salat antara 80 ke 85%. Maknanya yang salat 15% lah. Antara 15 ke 20%. Jadi sebab itu bagi kita yang datang mengaji ni, kita rasa pelik lah. Ramainya tak salat. Memang betul. Lebih-lebihlah anak-anak muda dan sebagainya. Mari jadi kita kenalah mengambil berat
tentang solat anak-anak ni, kita kena tanam sehingga dia tak boleh duduk lagi dia tak solat. Saya cucu-cucu saya yang ada yang 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, kadang-kadang dia tertidurlah letih balik sekolah, tapi dia bangun tu dia solat juga seorang-seorang dia. Tunduk bangkit lah cara dia lah. Itulah. Jadi maknanya kita ambil berat sambil doa lah. Kita doa pada Allah, mintalah Allah masukkan iman, masukkan takwa, masukkan kekuatan beribadat untuk melakukan salat pada diri anak-anak cucu kita. Sebab kita tak ada daya upaya. Kita hanya boleh cakap kat luar saja. Yang akan menyentuh hati dia ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selalulah kita bermunajat pada Allah, berbisik-bisik dengan Allah, bercakap Melayu pun tak apa. Bismillah, alhamdulillah, selawat. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tak ada daya upaya, ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk melembutkan hati anak cucuku supaya mereka menjadi orang yang suka menunaikan solat, menjadi anak cucu yang berakhlak mulia, anak cucu yang taat pada Allah, taat pada ibu bapa, hormat pada orang tua, kasih sayang sama sendiri. Doalah banyak-banyak dan tutup dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Kalau wa salla wa barak, kalau Allahumma salli wa barik, itu dia punya apa, bahasa Arab dia tu ya. Itu dia. Yang ke berapa tu? Yang ke 7. Yang ke-8. Ini bumi tempat dia sujud akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat nanti, dan bumi itu akan menangis pada hari kematiannya. Masya Allah, Masya Allah. Tempat sujud kita tu di akhirat besok akan bersaksi di hadapan Allah, ya Tuhanku, dia seorang yang sentiasa sujud pada Engkau. Aku tempat dia sujud, dan dia akan menangis apabila kita dah tak sujud. Sebab itu perbanyakkan tempat sujud. Jangan tempat tu aja, booking ni tempat saya ni, jangan siapa ambil. Tak bagus macam tu. Biarlah banyak tempat sujud kita, lagi banyak boti yang akan bangun menjadi saksi di akhirat besok. Yang ke-9, salat 5 waktu akan menjadi nur ataupun cahaya untuknya dan menjadi tanda bukti baginya pada hari kiamat, ya. Itulah. Kita jangan ambil lekeh nur. Ni sekarang ni kita dapat berinteraksi kerana ada nur. Nur daripada lampu kita dapat melihat benda-benda, dapat melihat kursi, dapat lihat laluan dengan mudah, dapat melihat hadirat, lihat saya lihat hadirat dengan nur lampu. Tapi kita nak melihat yang tersirat dengan nur Allah. Hidayat Allah itu merupakan nur. Jadi sembahyang ini merupakan nur. Dengan sembahyang itu Allah akan menjadikan kita dapat melihat kebenaran, dapat melihat kebaikan, dapat melihat kejujuran, amanah, jujur, semua kita dapat melihat dengan nur yang Allah beri melalui solat ke dalam hati kita. Orang yang tak solat, itulah yang gelap. Dia tak nampak kebaikan, tak nampak kebenaran. Dan bila tak nampak, macam mana nak buat? Dia hidup tanpa nur. Yang ke-10, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan rahmat, segala kebajikan, keberkatan, kebaikan, darjat, penghapusan dosa, dijauhkan dari bala dan segala ahad. Apa maksud ahad? Ialah kepincangan, penyakit yang menimpa manusia, yang menimpa tumbuhan. Ada ke penyakit timpa tumbuhan? Ada? Sakit apa? Didatangi ulat, makan, belalang dan macam-macam. Dan ternakan, penyakit ternakan,
Lagilah kita nampak ya. Macam-macam. Solat juga menjadi punca takwa dan segala kamalat. Apa dia kamalat? Ialah kesempurnaan untuk mereka yang mengekalkan solat berjamaah. Dia tekan sangat solat berjamaah. Sebab itu berdoa pada Allah, minta, ya Allah, kalau boleh jangan ada satu salat pun aku lakukan tanpa jamaah. Kalau kita berdoa, insya-Allah Allah bagi. Minta pada Allah ya. Ada saja. Kadang-kadang ada orang datang rumah ajak salat. Kalau kita kalau macam saya tu duduk dua buah rumah dekat-dekat, tak ada rumah ni lari rumah sana. Dan boleh go through. Tak payah buka-buka pintu dah ya. Itu mana itu semua qada qadar Allah. Daripada azali lagi Allah tulis memberi kemudahan kita. Kemudahan untuk kita lakukan sesuatu yang terbaik. Tanpa aturan, susunan qada qadar Allah lakukan itu, kita tak dapat lakukan. Sebenarnya Allah sudah susun sebelum kita tahu apa-apa lagi. Ya, masya-Allah. Saya terkenang. Ya, Allah ni masya-Allah. Allah susun hidup kita ni tanpa kita tahu. Saya masa pergi Mesir dulu, kami pergi 4 orang. 4 orang, ketiga-tiganya duduk jauh daripada stesen metro. Kenapa? Saya ni ditakdirkan Allah duduk dekat dengan stesen metro. Rupanya kerana saya nak belajar di Azhar. Dia orang tiga-tiga ni tak belajar. Dia orang masuk kelas dewasa. Saya masuk Universiti Azhar. Masa tu kuliah banat, mana bahagian wanita duduk di Ma'adi, 50 km daripada Kahirah. Saya duduk di Kahirah. Tiap-tiap hari nak berulang pergi 50 km, duduk tepi stesen metro. Metro tu macam kita LRT lah. Jadi turun rumah pergi stesen metro, naik metro sampai Ma'adi. Keluar daripada kuliah, masuk metro, naik balik. Jadi Allah bagi. Bukan kita tak tahu, tapi Allah sudah atur begitu. Saya pun baru teringat lah ni, dah balik dah 40 tahun dah. 40 tahun, 71 kan, tahun 70 saya balik daripada Mesir. Berapa tahun dah? 70. Dah 52 tahun dah. Masya Allah, tua dah nak. Rasa macam muda lagi. Masya Allah. Jadi saya ingat-ingat, Allah atur aku. Kawan-kawan yang 3 orang tu duduk jauh. Tiba-tiba Allah yarham ustaz saya tu, dia sebelum tu dia tumpang rumah kawan dekat tu. Akhirnya dia cari rumah pun, bila saya nak datang dekat tu juga. Saya jalan kaki je lah. Pergi stesen metro, turun metro, jalan kaki pergi kuliah dan masuk. Jadi mana kemudahan itu Allah dah atur untuk kita. Jadi kita tak tahu. Jadi itulah. Masya Allah. Allah maha baik. Allah maha bijaksana ya. Masya Allah. Yang ke-11. Jadi dibilang begitu banyak keistimewaan untuk orang yang sembahyang berjamaah. Sebab itu minta sungguh-sungguh pada Allah, saya nak sembahyang jamaah setiap waktu. Satu lagi tolong minta saya nak kekal dalam wuduk. Sekarang ni dah amal lagi kekal dalam wuduk. Siapa dah beramal kekal dalam wuduk, angkat tangan. Berapa orang? Tak ramai ni. Sedangkan kekal dalam wuduk tu adalah sesuatu yang sangat-sangat disayangi Allah, sangat-sangat disukai malaikat. Minta doa pada Allah, saya nak kekal dalam wuduk. Caranya macam mana? Selepas berdoa, setiap kali kita batal wuduk, ambil terus. Jangan kata nak semayang baru ambil wuduk. Terus ambil wuduk. Lepas tu kita masuk waktu pun kita sudah dalam wuduk. Tapi kadang-kadang Cik Tan ni, bila dah nak semayang, dia berasa nak batal. Batal bila? Boleh dapat wuduk baru, boleh semayang dengan tenang. Kadang-kadang tengah semayang pun dia ganggu lagi setan ni. Baca doa yang tahan wuduk.
Ingat tak doa wuduk? Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuhu bil wahidis samad min syarri kulli dhi hasad. U'idzuhu bil wahidis samad min syarri kulli dhi hasad. Mula dengan bismillah. InsyaAllah, kalau dia ganggu kita tengah semayang, kita baca dalam hati. Tak kira lah tengah rukuk ke, tengah qiyam ke, waktu mana pun baca dalam hati Bismillahirrahmanirrahim. Itu insya-Allah lepas tu dia tak ganggu kita. Setannya tu, dia nak supaya kita tak khusyuk semayang, ya. Memang fokus dia pertama supaya kita jangan semayang ataupun tak khusyuk semayang, yang kedua supaya kita bergaduh. Itu fokus syaitan, ya. Yang ke-11, orang yang kekal menjaga salat 5 waktunya akan memperoleh takwa dan tertegah daripada kejahatan, kemungkaran dan kesalahan. Ini selalu kita dengarlah. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya, Allah mula dengan taukid, dengan pengukuhan, sesungguhnya salat yang dilakukan dengan sempurna itu pasti akan mencegah daripada fahsya, munkar. Apa beza fahsya dengan munkar? Fahsya ni kejahatan-kejahatan yang berhubung dengan nafsu. Zina, dan apa lagi? Zina, apa lagi ya? Dia punya contoh. Syahwat, ikut syahwat, apa semua. Munkar ni berhubung dengan anggota, mencuri, merompak, apa semua tu. Itu munkar. Jadi insya-Allah salat yang dilakukan dengan sempurna akan mencegah seorang itu daripada melakukan kejahatan berhubung dengan nafsu ataupun kejahatan berhubung dengan anggota, fahsya wal munkar, insya-Allah. Kita sendirilah. Kita ni semayang, adakah kita teringat nak melakukan itu semua? Nak sebut zina pun takutnya, wal'iyadzubillah. Tetapi Allah Ta'ala melayani kita dengan cara yang paling terhormat, dengan perkahwinan yang murni, yang sah. Jadi sama saja apa yang dilakukan oleh penzina, apa yang dilakukan oleh orang yang berkahwin, tetapi bezanya sangat jauh. Sangat jauh, ya. Orang yang berkahwin, bila dia menunaikan tuntutan naluri dia, berpahala. Ya, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Rasulullah sebut dalam buduk ni melampiaskan dia punya nafsu, dia adalah mendapat pahala sedekah. Heran sahabat, ya Rasulullah, menunaikan tuntutan nafsu dapat pahala sedekah? Ya, kata Rasulullah. Kalau dia letak pada tempat yang haram, berdosa. Bila dia tunaikan dalam cara yang baik, yang halal, itu berpahala. Itulah indahnya, cantiknya Islam ni. Hebatnya Allah punya qada qadar, ya, masya-Allah. Yang ke-12, ya. Bala Allah Subhanahu wa taala terangkat dari tempat yang penduduknya mengerjakan solat. Jadi maknanya Allah akan angkat bala kalau kebanyakan penduduk tempat itu mengerjakan solat. Bala ni macam-macam lah. Banjir ke, ribut taufan ke, macam-macam, ya. InsyaAllah Allah Ta'ala mengangkat bala daripada tempat yang orang mengerjakan solat. Ke-13, Allah memuliakan orang yang menjaga solatnya dan memberinya 5 kelebihan. Apa dia 5 kelebihan yang diberi oleh Allah? Pertama, diangkatkan daripadanya kefakiran, iaitu kesusahan hidup. Maknanya orang yang salat, insya-Allah Allah tak jadikan dia fakir. Mungkin gaji dia tak besar, tapi berkat. Ada tukang kebun, gaji dia kecil, anak 5-6 orang semua dapat masuk universiti. Ada tak? Ada orang kaya, anak pun ramai, tapi tak, kalau kekayaan dia tu tak
didapati dengan cara yang halal, maka kadang-kadang anaknya tak menjadi. Anaknya nakal, anaknya akhlaknya buruk, tidak hormat orang tua dan sebagainya, ya. Yang kedua, diangkatkan daripadanya azab kubur. Ini pun kita takut, ya. Azab kubur sangat menakutkan, ya. Kubur itu akan jadi sama ada lubang taman syurga ataupun lubang neraka, wal iyazbillah. Yang lubang neraka tu dihimpit oleh kubur, didatangi oleh malaikat azab, dipukul dan sebagainya. Yang ke C, ya, diberi surat amalan melalui tangan kanan. Itu pertanda baiklah. Siapa yang terima surat amalan melalui tangan kanan, itu pertanda ahli syurga. Dia dapat kembali kepada keluarganya dengan senyum, ya, dengan senyum. Yang ke D, melalui titian sirat seperti kilat. Ini pun sangat menakutkan. Ada orang melalui titian sirat merangkak, menyulur, yang berguling-guling, wal iyazbillah, yang jatuh ke dalam. Di bawah tu bukannya air, kita titian kita di bawah air, kalau jatuh pun boleh berenang, jadi segar. Tapi titian sirat di bawah dia apa? Neraka, wal iyazbillah. Kalau tak jatuh pun, kalau lalu lama pun macam satir, di bawah api. Api tu tak sentuh pun satir di atas, tapi hangus juga. Betul tak? Masak juga. Jadi saya kalau tengok bulan puasa orang bakar ayam, ya Allah, takutnya ayam ni mati dibakar. Kalau di akhirat hidup dibakar. Ya Allah, wal iyazbillah, sangat menakutkan, ya. Allahu akbar. Jadi berdoa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku untuk melakukan sembahyang dengan sempurna supaya dapat melalui titian sirat seperti kilat. Kita rasa kita kerdil, siapalah kita nak dapat keistimewaan lalu titian sirat seperti kilat, masuk syurga tanpa hisab. Kita rasa kerdil, tapi Rasulullah ajar kita suruh kita berdoa dan memberi panduan pada kita melakukan apakah ibadat yang boleh melayakkan kita dapat keistimewaan yang kita rasa macam tak layak saja nak minta. Siapalah aku ni, tapi Rasulullah minta, ya, dapat lalu seperti kilat, masya-Allah. Yang ke-I, ya, masuk syurga tanpa hisab. Inilah yang menjadi kemuncak yang kita baca dalam buku ini, masuk syurga tanpa hisab. Jagalah solat berjamaah. Ke-14, Nabi SAW bersabda bahawa umat ini yang mengerjakan solat ialah umat yang dirahmati kerana keikhlasan doa dan solat mereka serta orang-orang dhaif dalam kalangan mereka. Apa tu? Nabi bersabda bahawa umat ini yang menjaga salat ialah umat yang dirahmati kerana keikhlasan. Yang kedua, kerana doa dan salat mereka serta orang-orang dhaif dalam kalangan mereka. Apa maksud? Salat mereka serta orang yang dhaif kalangan mereka. Saya pun tak faham apa maksud disambung. Itulah kenapa disambung orang dhaif tu. Itulah doa mereka dan orang-orang yang dhaif di kalangan mereka tu pun mendapat kelebihan lah, begitulah kot, ya. Saya pun tak perasan ni, ya. Tak apalah. Jadi untuk orang yang mencuaikan solat, ini. Jadi kita bawa 14. Sebenarnya 14 ni bukan semua. Ada banyak lagi kelebihan yang Allah Ta'ala sedia untuk orang solat, tapi kita bawa 14 ni pun sudah cukup lah memberi
rangsangan membeli galakkan kepada kita supaya melakukan salat sebaik mungkin, seawal mungkin, dan kalau boleh berjamaah. Jadi untuk orang yang mencuaikan salat, Allah SWT berfirman, ini kita bawa ayat dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila salihan faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a. Kemudian kita ambil ni di tengah ayat ni ya. Kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan semayang. Jadi maknanya kita ni semayang, tetapi kebanyakan orang yang semayang ni dia tak kisah dengan anak cucu dia. Dia saja semayang, dia saja rajin, minta maaf orang lelaki ya, dia rajin pergi masjid, tetapi anak-anak di rumah khasnya subuh lah. Bapa pergi masjid, lepas tu ikut segala kuliah masjid, mak masjid, yang anak di rumah tidur, tak jaga-jaga. Budak-budak pagi memang susah bangun. Jadi kalau kita tak ambil berat, maka anak-anak tak salat. Itu disebut oleh Allah SWT. Kemudian mereka diganti oleh keturunan yang mencuaikan sembahyang. Jadi awas, kita mesti doa biarlah keturunan kita keturunan yang sangat-sangat memberati sembahyang. Serta menurut hawa nafsu, dahlah tak sembahyang, ikut hawa nafsu. Sekarang ni anak-anak kita hawa nafsu dia sibuk dengan gadget, sibuk dengan main tu handphone tu, dia main macam-macam lah. Yang kecil cara dia, yang besar cara dia. Kadang-kadang tengah malam tak tidur sibuk dengan kalau dulu ni saya ini Syekh Zainal Asri dia cerita. Ini cerita, adakah dia cerita di sini tentang bagaimana gara-gara handphone punya, ada cerita sini? Ada. Cerita apa? Tak tahu cerita apa, tak ada. Dia kata handphone ni yang digunakan oleh anak-anak muda yang tak mempunyai didikan yang betul, boleh menjadi perosak yang sangat berbahaya. Ini cerita benar, dia kata. Melalui handphone dia berkenalan dengan satu orang. Yang perempuan ni pakai furdah, yang lelaki ni pun Masya Allah berserban lah kot, sangat-sangat bagus. Tapi duduk cek melalui handphone. Lepas tu dah lama dah jatuh hati lah antara satu dengan lain. Kemudian satu hari si lelaki tu dia dah kerja dah kot, dia beli rumah. Jadi dia nak tunjuklah kepada girlfriend dia ni. Dia kata, marilah tengok rumah dia baru beli, bawa mak ayah sekali. Orang baik kan, lelaki pun baik, perempuan pun baik. Bawa mak ayah sekali. Okeylah, janji. Mak ayah pun janjilah. Jadi sampai hari yang nak pergi tu, tiba-tiba mak ayah dia ada hal, tak dapat pergi. Ada Ustaz Syekh Zainal cerita sini? Tak ada lah? Ada? Kalau ada saya tak payahlah. Ada yang tak hadir ya? Jadi nak meringkaskan cerita, bila mak ayah dia tak pergi, dia kawan tu kata cari kawan lah, datang berdua ke bertiga ke. Jadi dia seorang lah. Jadi girlfriend ni berkawan. Pergilah dengan kawan, sampai tengah jalan, seagak-agaknya 2 orang kot dia orang pergi. Kawan dia ni ada emergency, kena panggil balik. Dia pun minta maaf lah, tak dapat teruskan perjalanan. Yang si perempuan ni, si girlfriend ni,
dia tak patah balik. Tinggal dia seorang. Dia pergi terus. Si lelaki pun seorang. Pergi pula rumah sunyi. Ada lagi yang nombor 3. Adalah yang ketiganya syaitan. Akhirnya berzina. Dua-dua orang tu di rumah itu. Balik berdua, agaknya naik apa tak tahulah, accident. Sebelum balik tu menangis dua orang tu. Menangislah terlanjur, menangis terlanjur. Lepas tu balik. Sampai tengah jalan, accident, lelaki meninggal. Si perempuan tu patah. Jadi yang meninggal tu meninggal dalam hadas besar. Yang patah ni pun ditakdirkan mengandung. Jadi itulah yang dikatakan keburukan bila mengikut hawa nafsu. Kalau dulu pergi dia berjumpa di tempat-tempat sunyi, sekarang ni duduk rumah masing-masing pun digoda juga oleh syaitan, terkalah oleh nafsu. Jadi Allah menceritakan akhir zaman orang yang semayang tu sendiri pun akan meninggalkan anak cucu yang tak semayang, mencuaikan semayang menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat. Maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka. Anak cucu yang cuai semayang ini, yang mengikut hawa nafsu ini, akan menerima azab dan neraka. Ini yang saya kata kena baca dekat anak cucu. Bab semayang ni kena baca, buat usrah dengan anak cucu. Ya. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau mereka bertaubat, insya-Allah, ya, beriman serta beramal soleh. Taubat tu dia diikuti dengan iman dan amal soleh. Tak kata saya tobat, terus juga tak semayang, terus juga tak memperbaiki amalannya. Maka mereka itu akan masuk syurga. Jadi kalau dia bertaubat, dia perkukuhkan iman dan dia melakukan amal soleh, Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sebab itu Allah ijtihadkan, dia Maha Pengampun. Bismillahirrahmanirrahim, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan mereka pula tidak dikurangkan pahala sedikit pun. Jadi maknanya Allah Ta'ala akan membersihkan dosa orang-orang yang bertaubat tadi, tidak dikurangkan pahala dan dihapuskan dosa, insya-Allah. Jadi daripada ayat ini kita mengambil pengajaran bahawa kita kena ambil berat sungguh-sungguh tentang anak cucu. Sebab itu para nabi rasul dulu pun mempunyai doa-doa sendiri kan untuk anak cucu. Apa dia antara doanya? Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Masya-Allah, alim semua orang ni. Lagi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu bukan takat minta jadi baik, minta jadi saleh, bahkan minta anak cucu kita ni menjadi imam kepada orang lain. Kalau di pejabat dia jadi CEO. Kalau di sekolah dia jadi pengawas. Kalau di rumah dia jadi penggerak untuk memastikan keluarga menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Kita kena jadi saleh wa musleh. Allahumma ij'alni minas salihin wal muslihin. Saleh dia seorang dia baik. Kalau musleh dia pun baik, dia memperbaiki orang lain, memperbaiki keluarga dia, memperbaiki kawan-kawan dia, memperbaiki sahabat anda dia. Jadi ada satu, saya tak ingat ini kata-kata hikmat ke ataupun hadis, saya tak ingat. Dikatakan seorang yang musleh itu lebih baik daripada beribu-ribu orang saleh.
muslihun wahidun khairun min alaf as-salihin. Seorang muslih lebih baik daripada beribu-ribu orang saleh. Sebab orang saleh dia kira diri dia. Kalau muslih, dia perbaiki diri dia dan dia perbaiki orang lain. Jadi berdoa kita menjadi orang yang muslihah. Kita muslihah lah perempuan, ya. Masya-Allah. Ini surah Maryam ayat 59 hingga 60. Kemudian terdapat beberapa maksud bagi frasa adha'us salah. Disebut adha'us salah ni ada banyak maksud dia, ya. Sebelah 35. Kita nak berhenti? Boleh, ya. Jadi kita sambung nanti tentang apakah maksud beberapa perkara yang disebut dalam ayat ini, akan dihuraikan satu persatu untuk mendalamkan lagi kefahaman kita, insya-Allah. Jadi hasil daripada tazkirah kita pada hari ini, marilah kita berusaha bersungguh-sungguh, berdoa bersungguh-sungguh pada Allah supaya kita dapat menunaikan ibadat yang teristimewa ini, yang terpenting ini, supaya dengan sempurnanya ibadat solat kita ini akan diterima semua ibadat-ibadat kita yang lain, insya-Allah. Takut sangat kita buat ibadat tapi Allah tak terima, takut sangat, rugi sangat kita, dan takut sangat pada neraka Allah. Saya baru ni kena air panas. Kena air panas nak buat, nak masak untuk cucu. Ya Allah, sakit bukan main, air panas, berdenyut-denyut. Tapi nasib baik saya ada minyak ayam. Terus bubuh minyak ayam, dia tak melecur. Tapi sementara nak tu sakit juga. Ingatlah neraka, ya Allah. Ini barulah air panas dunia. Bagaimanalah neraka. Jadi semayang, jagalah semayang elok, doa pada Allah sungguh-sungguh supaya kita dapat menjadikan semayang kita ini sebagai pertanda Allah Ta'ala menerima kita, mengasihi kita, mempermudahkan urusan dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat iman kami, dengan berkat amal saleh kami, jadilah kami dan seluruh ahli keluarga kami, sahabat handai kami, semua kami yang hadir ini, insya-Allah, jadikanlah kami orang-orang yang dapat menunaikan sembahyang dengan sesempurna mungkin, dapat melakukan segala apa yang Kau perintahkan, menjauhkan segala apa yang Kau larang. Semoga kami dapat menemuimu, ya Allah, dalam keadaan radiyatan mardiyah, yang melayakkan kami untuk dipersilakan ke syurga tanpa hisab, tanpa azab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al muqarrabin ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ma qadaita lana min amrin faj'al aqibatahu rashada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.